Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang untuk bertadabbur daurah tafsir untuk Ramadan. InsyaAllah kita tahun ini kita buat ulang semula lah ni. Dah banyak kali ulang dah. Surah Hamim. Surah Hamim, 7 surah Hamim. InsyaAllah kita cuba sepintas lalu lah. Kita cuba ringkaskan sebanyak mungkin supaya kita boleh sempat sepanjang bulan Ramadan kita boleh khatam 7 surah yang bermula dengan surah Hamim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Surah Ghafir ialah surah Hamim yang pertama, di mana surah Ghafir ialah huraian kepada Iyyaka nasta'in. Dalam surah Fatihah kita dah tengok dah sebelum ini, perkara yang paling penting dalam surah Fatihah ialah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dihuraikan oleh surah Zumar, iaitu surah yang ke-39. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami beribadat. Hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami menumpukan ketaatan. Mana dah surah Zumar, satu surah Zumar cerita bab Iyyaka na'budu. Wa Iyyaka nasta'in pula, hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami meminta bantuan dan pertolongan. Dihuraikan oleh 7 surah yang bermula dengan surah Ghafir, Hamim Ghafir ataupun Mu'min. Jadi nama dianya ialah Iyyaka nasta'in, ialah tauhid dalam isti'anah, tauhid dalam minta bantuan dan pertolongan. Itu merupakan namanya, iaitu hanya kepadamu sahaja wahai Allah segala permohonan kami, segala permintaan kami tidak minta kepada selain daripada kamu. Itu maksudnya. Maka lawan dia ialah syirik dalam berdoa, syirik dalam minta bantuan dan pertolongan. Kalau kita tak faham, kita salah gunakan memohon juga kepada selain Allah, ianya merupakan kesyirikan. Itu maksudnya. Jadi surah Hamim Ghafir merupakan induk dia, yakni dakwah pertama ataupun maksud pertama semua 7 surah Hamim. Dakwah dia ataupun perkara pokoknya ataupun huraian kepada Iyyaka nasta'in terletak dalam surah Ghafir. Nampak kan? Surah Ghafir, Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami berdoa. Hanya kepadamu sahaja wahai Allah kami minta bantuan dan pertolongan. Yakni tauhid dalam berdoa, penuh keikhlasan, berdoa hanya semata-mata untuk Allah saja. Jadi di mana dia dalil bukti dia? Di mana dalil bukti dia yang mengatakan hanya meminta pertolongan dengan Allah saja? Dalil dia ada pada ayat 14. Surah Ghafir ada pada ayat 14, iaitu fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullah, maka minta doa dengan Allah lah sahaja. Maka minta tolong dengan Allah saja. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah dengan penuh keikhlasan dalam berdoa. Kalau minta juga kepada selain Allah, maka itulah merupakan atas perkara luar biasa, merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok satu kisah surah Ghafir ini, dia punya ibu dia terletak pada fad'ullah mukhlishina lahuddin. Tengok bahagian ayat pertama lah. Hamim, hanya Allah yang maha mengetahui. Ha dan mim,
Yang kedua, ayat yang kedua, tanzilul kitab, diturunkan kitab, diturunkan Al-Quran. Allah kata turunnya Al-Quran itu, turunnya kitab itu daripada mana? Minallahi, daripada Allah. Allah kata kami yang turun kitab ini. Kitab ini mengandungi apa? Kitab ini mengandungi fad'ullah mukhlisina lahuddin tadi. Kami yang turun kitab. Dalam kitab ini kami jelaskan, tidak boleh wahai hamba kamu minta kepada selain aku daripada perkara-perkara luar asbab. Jangan pergi menyeru, roh-roh wali, jangan pergi menyeru roh-roh nabi, jangan pergi menyeru jin dalam sebarang usaha luar biasa. Kerana perkara luar biasa Allah turunkan dalam kitab yang kami turunkan ini. Minallah, maka Allah pun mengenalkan dialah. Kenapa dia yang turun kitab? Siapa dia? Dia yang tak boleh menjual lain. Kerana Allah, zat dia nama Allah. Minallahi, zat dia nama Allah. Sifat dia, maka Allah kenalkan sifat dia. Yang pertama, sifat pertama ialah Al-Aziz. Akulah zat aku Allah. Sifat aku ialah Al-Aziz, maha perkasa. Maknanya kudrat aku maha kuat. Kudrat aku maha kuat. Tidak boleh orang lain menyelesaikan masalah kamu. Tidak boleh orang lain menyempurnakan hajat kamu kecuali aku saja, pasal aku ada sifat maha perkasa. Jadi kenapa kamu wahai hamba nak pergi menyeru selain aku? Nak pergi menyeru roh-roh wali, roh-roh nabi, sedangkan aku saja ada kudrat, ada sifat luar biasa. Pertama, mana Allah ada kudrat, maha kudrat. Kudrat Allah ialah zati, dimiliki oleh dia. Tetapi orang lain selain daripada dia dipanggil atau pemberian saja. Yang kedua, sifat yang kedua Allah kenalkan diri dia ialah Al-Alim. Maka dua sifat Allah, Al-Aziz dan Al-Alim. Kalau kita ikut tafsir Imam Razi, Imam Razi kata di antara sifat Allah yang banyak-banyak sifat Allah, kalau kita dah kenal Al-Aziz dan Al-Alim ini, dah cukup untuk kita menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pasal sifat Al-Alim, maha mengetahui. Hanya Allah saja maha mengetahui. Tidak ada orang yang boleh tahu benda gaib. Tidak ada orang yang boleh tahu benda-benda dalaman. Tidak ada orang boleh tahu benda-benda ke depan lagi. Orang mati tak boleh tahu. Hanya Allah saja maha mengetahui. Jadi bila kita dah tahu dah hanya Allah saja ada sifat maha mengetahui, kenapa kita minta lagi dengan yang lain selain Allah? Kenapa kita bergantung lagi dalam hati kita kepada selain Allah? Ini masalah. Jadi masalah bila Allah kata kena minta dengan aku saja, kerana aku saja ada sifat Al-Aziz, aku saja boleh menyelesaikan masalah kamu, menyempurnakan hajat kamu. Aku juga tahu apa masalah kamu, apa hajat kamu. Orang lain tak tahu. Tapi masalah orang lainnya dia minta dengan lain pun menjadi juga, itu masalahnya. Itulah kesamaran surah yang selepas surah Ghafir ini. Surah lepas surah Ghafir, surah Fussilat, surah Ashura dan seterusnya membincang bab kesamaran kerana kami menyeru selain Allah pun menjadi ataupun dimakbulkan juga. Sedangkan dalam ayat ini tak boleh. Jadi kita baca ni dulu. Kita baca hanya Allah nak cerita dia Allah, dia sahaja ada sifat Al-Aziz, dia hanya ada sifat Al-Alim. Memandangkan ada dua sifat utama ini, kenapa wahai hamba tak bergantung dengan aku? Kenapa wahai hamba kamu duduk menyeru pada perkara-perkara lain lagi? Bila aku uji kamu dengan sakit sikit je, kamu dah tak tahan, kamu perlu pergi jumpa dengan bomoh-bomoh dan sebagainya. Bila aku uji kamu dengan berbagai-bagai hajat yang kamu nak, kamu minta dengan Allah, selagi diuji tidak makbul lagi, kamu rasa nak pergi menyeru juga kepada selain daripada Allah tadi dengan menyeru di wali-wali keramat, di kubur-kubur ataupun di mana menyeru roh-roh tadi. Sedangkan roh tadi tidak boleh, tak ada kudrat. Roh tadi tak tahu, kamu pergi juga. Itu masalah yang dilanggar perintah Allah. Tak kenal Allah ada sifat Al-Aziz, tak ada sifat Al-Alim. Boleh tanya, kita buat secara terbuka.
Tak jelas tanya secara santai. Jadi bila Allah dah perkenalkan diri dia, yakni sifat dia Al-Aziz dan sifat Al-Alim, tidak ada sifat selain dia yang ada perkara ini. Kalau kita rasa-rasa orang lain ada, kalau kita rasa makhluk-makhluk lain ada, kita telah mengambil sifat Allah meletak kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu yang tak dibolehkan sama sekali. Maka di samping dua sifat ini, Allah juga menceritakan sifatnya yang lain lagi. Yang tiga, nombor tiga itu Allah mengenalkan diri dia. Kenapa hebatnya aku ini wahai hamba? Kenapa maha kudratnya aku ini wahai hamba? Di samping aku kudrat dan aku mengetahui, sifat aku seterusnya ialah ghafiriz zambi. Akulah yang maha mengampuni dosa. Ghafiri zambi, hanya aku sahaja boleh mengampuni dosa-dosa kamu wahai hamba. Kenapa kamu tak minta dengan aku? Kenapa kamu pergi mencari menggunakan perantara-perantara untuk berdoa dengan aku, sedangkan perantara tersebut tak boleh mengampunkan dosa? Hanya aku mengampun dosa. Kenapa kamu tak nak beramal dengan ayat ini wahai hamba? Ghafiri zambi, banyak mana dosa kamu pun, kalau kau minta dengan aku maha mengampuni dosa. Sama. Yang kedua, wa qabili taubi, akulah menerima taubat. Jika kehidupan kamu di masa lampau kamu bergunung dosa kamu lakukan, wahai hamba, aku nak perkenalkan diri aku sekarang ini. Aku sahaja yang wa qabili taubi, aku sahaja maha penerima taubat. Kenapa kamu tak nak bertaubat dengan aku wahai hamba? Dua dah sifat dia. Yang ketiga, sifat yang ketiga ialah syadidil iqab, sifat keras. Syadid, ingat wahai hamba, kalau kamu minta dengan selain pada aku, kalau kamu tak bertaubat dengan aku, ingat aku ada sifat keras aku, iaitu syadidil iqab. Hukuman aku amat keras menunggu kamu kalau kamu engkar, kalau kamu tak ikut dengan aku. Tiga. Dan yang keempat, Zitaul. Sifat aku seterusnya ialah memiliki kurnia yang banyak sangat. Aku boleh bagi kurnia aku ni kepada siapa saja dan bila-bila masa saja aku nak bagi. Maha tinggi kurnia Allah. Kita tengok di sini, ghafiriz zambi. Pertama, wa qabilit taubi. Kedua, syadidil iqab. Ketiga, yang keempat, sifat keempat, zitaul, kurnia dia, kekayaan dia maha luas, tak terhingga. Cuma manusia saja tak nak ambil peluang untuk memohon kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok di sini sebagai contoh, atau mana-mana ayat lain dalam Al-Quran, bila Allah gabungkan sifat-sifat dia, Allah memperkenalkan diri dia lembut, rahmat, penuh keredaan. Itu sifat Allah. Nak ceritanya, Allah ni sangat-sangat sayang dengan hambanya. Contoh dalam ayat ini, sifat Allah ini dibahagikan dua yang umum, iaitu sifat lembut, sifat rahmat dan sifat keras dia. Sifat rahmat, sifat ar-rahim dan sifat ar-rahman. Ar-rahman keras, ar-rahim lembut. Ar-rahman sifat orang lelaki keras, ar-rahim sifat orang perempuan lembut. Jadi dalam ayat ini, empat sifat ini, tiga lembut. Tengok, Allah nak mengenalkan dia, wahai hamba, aku ada tiga sifat lembut, nak tolong kamu, nak bagi rahmat dengan kamu, nak menyelesaikan masalah kamu, nak menyempurnakan hajat kamu, nak bagi kamu syurga. Yang ni aku ada tiga sifat lembut. Aku ghafiriz zambi, akulah pengampun dosa. Wa qabilit taubi, akulah penerima taubat. Akulah zitaul, akulah beri kurnia yang luas sekali. Tengok tiga-tiga. Wahai hamba, hanya satu saja aku sifat keras, yang ni syadidil iqab. Kalau kamu engkar juga, dah tahu dah aku semacam ini, aku nak tolong kamu, tapi kalau kamu mati tak bertaubat, kau mati tak minta mengampuni dosa dengan aku, kau mati tak mengampuni dengan aku, maka aku akan hukum kamu dengan amat keras sekali. Jelas tak? Maka ayat 1 dan 2 ini Allah memperkenalkan diri dia betapa dalam hadis kursi, inna rahmati ghalabat ghalabi, sesungguhnya rahmat aku
jauh lebih besar daripada kemurkaan aku. Maka nak cerita di sininya, Allah amat-amat menyayangi kita semua. Allah amat-amat nak meredai kita semua. Itulah rahmat dia jauh lebih besar daripada kemurkaan dia. Jelas? Ayat 1 2 merupakan Allah memperkenalkan Al-Quran, dan dalam Al-Quran ini Allah perkenalkan diri dia, sifat-sifat rahmat dia jauh lebih besar daripada sifat-sifat kemurkaan dia. Lepas tu dah kita tahu dah, Allah lembut, Allah sayang kita, Allah nak kita masuk syurga, Allah nak redha, Allah nak bagi rahmat kita. Kenapa orang tak suka dengan Al-Quran lagi? Sekarang Al-Quran cerita macam ni. Jadi Allah ceritalah, Allah merumuk tentang degilnya manusia ini. Dah tahu dah Allah, dah kenal macam ini, dia sambil lewa lagi. Siapa golongan ini? Siapa golongan degil ini? Ayat yang keempat, ma yujadilu fi ayatillah. Ma yujadilu fi, tidak akan ada orang engkar, tidak ada orang memperdebatkan, tidak ada orang tak nak belajar ayat Allah. Tengok tidak ada orang nak berhujah dengan ayat-ayat Allah. Fi ayatillah, ayat-ayat Allah. Tengok illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir je. Tengok Allah kata tidak ada orang lain nak belajar ayat-ayat Allah kecuali orang tu. Ialah Allah panggil orang allazina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini jangan kita niat orang kafir Hindu, Buddha. Itu orang kafir dalam Al-Quran ialah orang yang engkar dengan arahan Allah, orang yang engkar dengan kebenaran. Nasa'i mengatakan satarul haqqa inada, orang yang menolak kebenaran kerana kedegilan dan kesombongan. Itu je. Kafir ialah dah tahu dah Quran benar, tapi dia rasa malas nak belajar, dia rasa malas nak ambil pengajaran, dia tolak kebenaran. Itu maksud kafir tadi. Dia ni yang malah mengaji Quran ni, dia ni yang malah nak bertadabbur Al-Quran. Kalau kita rasa malah tadi, kena cek lah. Maka kita takut-takut kita termasuk golongan Allah kata tidak ada orang lain tak nak belajar Quran ini pasal Quran cerita aku. Tapi orang tak nak juga ini ialah orang yang kafaru, orang yang degil ini. Maka memandangkan orang zaman Nabi dulu, orang-orang yang degil ini ataupun sekarang ini, biasanya orang degil ini ialah dia tak peduli, maka dia ingkar ayat-ayat Allah juga, dan dia tetap dapat juga istidraj. Dia berhujah, aku tak solat ke, aku menyeru kepada selain Allah pun aku mewah juga, aku kaya juga, aku tak pernah solat tarawih pun kaya raya juga, aku tak pernah berdoa dengan Allah pun aku kaya raya juga. Golongan-golongan ini pasal apa? Pasal golongan yang Allah kata aku bagi istidraj, aku memerangkap hamba aku degil ni dengan cara istidraj tadi. Maka wahai orang Islam, Nabi kata wahai umat-umatku, memandangkan orang jenis-jenis ni saja yang tak nak mengaji ni, jenis-jenis yang rasa sombong, yang rasa kaya diri sendiri, tak berdoa dengan Allah ini, maka wahai orang Islam, fala yaghrurka tuqallubuhum fil bilad, jangan kamu terpedaya, jangan kamu tertipu dengan taqallubuhum fil bilad, dengan apa? Dengan orang-orang yang yaghrur ini, orang-orang yang bermewah-mewah dengan dunia ini. Jangan kamu nak ikut dia. Kamu rasa penat mengaji je, penat berdoa je, dia tak berdoa pun kaya raya, dia tak solat pun kaya raya, aku ikut dia orang lah. Jangan kamu terdaya dengan perkara-perkara ini. Pasal zaman Nabi dahulu dah, yang ikut Nabi cuma orang miskin, hamba-hamba, tapi pemuka-pemuka kaya-kaya. Maka wahai Muhammad, jangan kamu terpedaya dengan golongan-golongan kaya ini. Pasal apa? Pasal kekayaan mereka di sisi Allah tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi kaya-kaya mereka macam mana pun, kalau mereka jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana orang Arab pun, di masyarakat jahiliah pun Allah dah bunuh semua 70 orang tersebut, dan lepas tu mereka terima ayat-ayat Allah, semua terima Islam. Dan kaum-kaum yang sebelum ini, kaum-kaum yang tolak Al-Quran, kaum-kaum yang tak nak mengesahkan kebenaran Al-Quran, Allah telah hukum mereka, sama ada hukum akhirat atau hukum di dunia lagi. Maka ayat yang kelima tadi, orang yang engkar tadi, orang yang rasa selesa dengan dunia tadi,
Kadang-kadang Allah hukum di dunia, kadang-kadang Allah hukum di hari akhirat. Kita belajar 4 jenis hukuman, maka Allah cerita ni Allah hukum di dunia lagi. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kami telah sebelum mereka tadi kami telah menghukum kaum-kaum Nabi Nuh. Kaum-kaum Nabi kami dah hukum mereka. Mana telah mendustakan sebelum orang Arab ini ialah kaum Nabi Nuh. Lepas tu wal ahzabu, dan golongan-golongan azab, golongan yang bersekutu min ba'dih, sesudah mereka. Mana berpunca orang tolak ayat Allah ini zaman Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh dan zaman-zaman selepas Nabi Nuh hinggalah sekarang ini. Benda tu memang ada benda ni. Jadi Allah hukum orang-orang dahulu, Allah hukum semua sekali. Cara mana? Wahammat sesudah mereka, wahammat dan kaum-kaum ini, kaum-kaum yang tolak kebenaran ini, kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu. Mereka membenci orang yang mengajar ayat-ayat Allah, bahkan mereka nak bunuh nabi-nabi mereka, mereka nak menangkap. Liyakhudhuhu, mereka menangkap nabi-nabi mereka. Ayat lain mereka bunuh, wajadalu, dan mereka membantah nabi-nabi mereka, mereka membantah orang-orang mengajar Quran, dan bil batil, mereka membantah dengan cara membuat perkara-perkara kebatilan. Mereka mempromosikan kejahatan-kejahatan mereka. Mereka mempromosikan benda-benda yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengatakan yang hak tadi akan tenggelam. Mengajar Quran ke, mengajar hadis ke akan tenggelam macam itu. Kerana apa? Kerana perkara-perkara kebatilan yang orang jahat ini highlightkan berjaya diikuti oleh masyarakat. Masyarakat nak majoriti, masyarakat nak kemewahan, maka perkara-perkara ini mereka akan promosikan perkara-perkara batil tadi. Jadi Allah kata tak apa bila mereka buat perkara-perkara ini, maka atas fakta itulah Allah kata apa dia? Fa akhazatuhum fa kaifa kana iqab. Aku telah tangkap mereka, aku telah hukum mereka. Untuk dunia lah, ni takhwif duniawi. Untuk umat-umat kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, Allah telah tangkap di dunia lagi, dan di hari akhirat lebih-lebih lagi. Untuk umat akhir zaman, mereka yang sama sifat dengan sebagai ini, maka akan dihukum di kemudian hari nanti. Lepas tu ayat kenapa sama, dia ulang semula, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah tetapnya hukuman Allah. Kalau atas dunia ni Allah tak hukum, hari akhirat nanti memang Allah telah tetapkan untuk pergi ke neraka Jahannam. Dunia ini Allah buat dipanggil istidraj. Dia rasa dia selesa dengan keadaan diri dia, dia selesa, senang segala-galanya, maka dia reka dengan dunia. Nah, dunia ini semakin hari semakin singkat, tapi mereka lebih panjang masa digunakan. Akhirat semakin hari semakin dekat, tapi semakin mereka tak gunakan perkara-perkara ini. 2 perkara. Selesailah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, ingat nak ingat balik. Nah, 1, 2 tadi Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran perkenalkan Allah. Pasal ini dipanggil pembukaan ni, pembukaan surah Ghafir. 4, 5, 6 Allah cerita orang yang berani lawan Allah ialah orang yang ekar Quran. Itu punca dia. Punca dia tak nak belajar, tak nak memahami, maka orang ni saja yang berani melawan ayat-ayat Allah, berani buat perkara-perkara bid'ah, buat perkara khurafat. Orang ni je orang yang tak nak belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dua pembukaan. Yang ketiga, pembukaan yang ketiga. Orang baik pula. Orang yang mengaji Quran. Orang yang memahami Al-Quran. Orang yang beramal dengan Al-Quran. Orang yang hanya minta dengan Allah saja. Orang yang tidak menyeru perkara-perkara selain Allah. Siapa dia ni? Tengok orang-orang macam ini ialah orang yang ahli tauhid, orang beriman. Orang yang semacam ini Allah utuskan malaikat untuk tolong dia atas dunia lagi.
Atas dunia lagi, bila kita selalu dengan Al-Quran, selalu beriman sebagaimana yang Al-Quran tunjukkan, orang yang selalu mengikut amalan-amalan Nabi yang Nabi amalkan, orang macam ini Allah utuskan mereka untuk duduk bersama orang-orang beriman ahli tauhid ini. Duduk untuk apa? Duduk berdoa kepada orang-orang yang beriman ini. Ayat dia ni. Ayat dia Allah kenalkan kepada kita. Allah bagi tahu tani kepada kita bila bertadabbur ayat 7 ni. Allazina yahmiluna al-arsya wa min haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang malaikat allazina, yang ni malaikat-malaikat tadi Allah kata dia tugas dia duduk atas memikul arash. Memikul arash. Dalam ayat yang lain 8 malaikat. Arash, sebesar-besar arash ini malaikat yang pikul. Tu hebat ya. Ini perkara gaib. Tak mampu kita nak fikir. Tapi Allah bagi tahu. Sekadar bagi tahu kita kena yakin. Allazina yahmiluna al-arsya, yang memikul arash, wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan di sekeliling mereka, maknanya di samping malaikat yang memikul arash dan semua sekali malaikat yang Allah suruh turun ke dunia ni. Ramai malaikat. Ramai malaikat. Ramai malaikat yang kita tak nampak, tapi tugas dia apa dia? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maknanya setiap masa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat ini beriman, hanya menyucikan Allah daripada ada makhluk-makhluk lain yang ada kuasa macam Allah. Tengok malaikat. Jadi dia cari siapa dia manusia ini yang ada sifat macam dia. Hanya berdoa dengan Allah, hanya minta pertolongan Allah, ada hajat, ada masalah dengan Allah saja, maka itulah orang yang bertasbihkan Allah ni. Iaitu bertasbih Allah wa yu'minu, dan beriman kepada Allah. Dua perkara maka tugas malaikat ini wa yastaghfiruna lillazina amanu. Tugas malaikat memohon keampunan kepada Allah kepada semua makhluk-makhluk yang beriman tadi. Ni hebat ni. Tapi kita tahu, kalau kita tahu malaikat sedang mendoakan kita setiap masa, setiap saat, pagi, petang, malam, nescaya kita akan banyak bertaubat kepada Allah, banyak kita melakukan amalan-amalan yang memenuhi sunnah dan juga tidak menjadi ahli tauhid sepatutnya. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya malaikat wa yastaghfiruna lillazina, memohon ampun bagi orang-orang yang beriman tadi. Syarat beriman lah yang kita mengaji malam. Orang duduk dalam kalimah tauhid. Orang tak buat perkara-perkara khurafat. Orang tak buat perkara-perkara bid'ah. Golongan ini dapat doa malaikat. Tengok apa malaikat doa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ramai malaikat, cuba satu dunia malaikat ni. Wahai Tuhan kami, wasi'ta, engkau maha meliputi. Wahai Tuhan kami, kamu maha meliputi. Apa dia? Kamu kurnia, kamu amat luas. Kamu nampak semua makhluk-makhluk tahu kamu mempunyai sifat apa? Sifat kudrat. Kamu ada sifat mengetahui. Kamu tahu semua makhluk kamu. Kamu tahu semua apa kehendak makhluk kamu. Kamu tahu apa keinginan makhluk kamu. Dia tahu kamu tahu semua, wahai Allah. Kamu maha meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Dalam hati kita ke, di luar hati kita ke, dia tahu segala-galanya. Nak yakin, nak kena yakin ni. Mana syai'in segala, rahmatan wa ilman, rahmat dan ilmu. Segala kasih sayang Allah dan ilmu Allah. Maka memandangkan sifat Allah yang sebegini rupa, faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat. Bertaubat saja, maka malaikat telah doa tadi, wahai Allah, ampunilah doa orang yang bertaubat petang ni. Wahai Allah, ampunilah orang yang bertaubat malam tadi. Bertaubat saja malaikat doakan. Masya Allah. Ini tapi nak masuk macam mana? Kita nak yakin yang malaikat sedang mendoa kita yang dicerita dengan ayat ini tak masuk. Tak sebati. Pasal apa? Jarang berulang-ulang perkara-perkara ini. Maka apa dia? Faghfir lilladzina tabu, ampunlah dosa orang-orang bertaubat ini. Lepas tu wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Apa dia? Beriman dan beramal soleh.
tak buat syirik, tak buat bid'ah. Sabilaka itu. Lepas tu pertama, ampun dosa dia. Yang kedua, waqihim azabal jahim. Peliharalah dia daripada azab neraka jahanam. Masya-Allah. Malaikat tu kan berdoa. Malaikat ini setiap saat dia tak pernah lalai leka untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan Allah ampun dosa kita, Allah bagi jauhi kita daripada neraka jahanam. Kalau kita yakin, mencukupi dah. Dah cukup dengan doa malaikat. Pasal doa malaikat amat makbul. Pertama, apa doa lagi? Tadi dia doa jauhi daripada neraka. Lepas tu Rabbana wa adkhilhum jannati a'dinil lati, wahai Tuhan kami, masuklah dia dalam kebun-kebun syurga. Ini lagi sedaplah. Masuk syurga, tu masuk syurga. Wa'atahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Bagi masuk keluarga mereka, pasangan-pasangan mereka, tok nenek mereka ke atas, keluarga mereka ke bawah, keluarga pasangan mereka ke atas, keluarga pasangan mereka ke bawah. Semua masuk syurga wahai Allah. Maknanya Allah amat-amat sayang dengan kita, Allah amat-amat syukur dengan kita, maka dia minta malaikat berdoa dengan orang yang penuh keimanan dan amal soleh ini. Tapi tak nampak perkara gaib. Kita nampak bila kita mati pergi menemui Allah, baru nampak perkara-perkara ini. Segala tu cucu cicit atas, cucu cicit bawah, kita dan mereka kita semua sekali diminta untuk masuk syurga. Kenapa? Siapa dia Allah ni? Innaka, kerana kamu, innaka anta, bagi sesungguhnya engkau, anta kamu ini, siapa dia? Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Maknanya kalau malaikat berdoa, Allah Maha Perkasa, tidak ada orang yang boleh tarik balik doa yang dibuat oleh malaikat tadi. Pasal Allah Maha Perkasa, Allah tidak kalah dengan sesiapa pun. Bila malaikat minta dengan dia, diizin masuk syurga, terus jadi ahli syurga kekal selama-lamanya. Dan yang kedua, sifat Allah yang kedua, Allah kenalkan akulah Al-Hakim. Al-Hakim maknanya bijaksana. Aku bijaksana. Kalau orang tu nak kat aku, orang tu suka dengan aku, orang tu berusaha nak taat dengan aku, orang tu berusaha nak belajar ayat-ayat aku, maka aku ada sifat Al-Hakim. Maka sifat bijaksana aku ialah orang nak kat aku lagi rap nak dengan dia. Sejengkal dengan aku, sehasta aku lari dengan dia. Dia mari dengan aku berjalan, aku nak dengan dia cara berlari. Begitulah Allah. Allah amat-amat sayang dengan umat, cuma kita saja degil dan zalim. 3 doa dah. Waqimus sayyiat, maka peliharalah mereka daripada buat kejahatan-kejahatan. Malaikat doa juga jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Kalau telanjur juga dia ni degil juga buat jahat juga, bagilah ilham dengan dia supaya bertaubat. Tengok tu wahai malaikat, wahai Allah, bagilah umat kamu, hamba kamu ini jangan buat jahat. Dan kalau dia buat jahat, bagilah taufik dengan dia terus bertaubat daripada kejahatan tersebut. Masya Allah. Buat jahat jangan sekali. Kalau buat jahat, Allah ampunkan pula dengan cara beri taufik untuk bertaubat, maka terus bertaubat ketika itu. Maka wazalika, dan demikian itulah wal fauzul azim, rahmat Allah yang maha besar sekali. Jelas habis 3 dah pembukaan. Yang pertama, Allah kenalkan dia dalam Al-Quran dia. Yang kedua, orang yang degil, Allah hukum tadi. Yang ketiga, orang yang beriman, orang yang ikut Quran, terus Allah bagi pengampunan semua sekali. Tapi kalau degil lagi, buat juga perkara-perkara jahat ni. Ini kelompok-kelompok yang paling degil ni. Dah cerita berulang kali, Allah ceritakan sifat dia sekian-sekian, tetapi manusia masih degil. Allah kata orang ini Allah buat cerita di hari akhirat nanti. Umpama di hari akhirat, bagaimana orang ini akan menyesal. Allah kata, wahai hamba, atas dunia kamu seronok dengan seronoknya dengan keindahan dunia, seronoknya kamu dengan keluarga kamu dunia, walaupun kamu buat jahat macam mana sekalipun. Tapi ingat di hari akhirat nanti suasana sebegini akan berlaku. Apa dia?
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang engkar tadi, sesungguhnya orang yang degil tadi, sesungguhnya orang yang jauh sangat dengan ayat-ayat Allah tadi, bila dihumbankan ke dalam neraka jahanam hari akhirat nanti, maka Allah kumpulkan semua sekali orang jahat ini, dan Allah perintahkan mereka menghina dia dengan berteriak dengan dia, menyeru mereka. Apa dia? Yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Wahai fulan bipolan yang atas dunia dulu, lupa yang aku bagi segala-gala kemewahan dengan dia, lupa aku berbagi berbagai-bagai kemudahan dengan dia. Dia degil juga, dia buat perkara-perkara khurafat juga, dia buat perkara-perkara bid'ah juga. Wahai polan-bipolan atas dunia dahulu yang kamu enjoy dengan perkara-perkara sebegini rupa, Allah kata yunadauna, diseru pada mereka, lamaqtullahi akbaru, Allah amat-amat murka kamu ketika itu, mimmakatikum anfusakum, sebagaimana kamu marah dengan diri kamu sekarang ini. Dalam tafsir, dalam huraian kata-kata Hasan Basri, bahkan dalam surah Al-Furqan, orang yang menyesal di hari akhirat ini, bagaimana cara menyesal dia? Menyesal dia gigit tangan, dia makan anggota-anggota badan dia. Makan, gigit. Pasal apa? Pasal kenapa lah atas dunia dulu aku leka, kenapa dunia aku tak belajar Quran, kenapa atas dunia aku tak solat, kenapa dunia aku tak puasa. Dia menjerit, dia meritik, dia menyesal semenyesal-nyesalnya. Nah, maknanya kita tak boleh bayang dalam bentuk ayat bagaimana nak ceritanya menyesalnya orang jahat ni, menyesalnya orang jauh dengan ayat Allah ini. Maka dalam Quran petik, mereka gigit jari-jari mereka. Hasan Basri kata mereka bukan sekat gigit, mereka makan anggota-anggota badannya. Kamulah tangan, kamu sekian-sekian, kaki, kamulah sekian-sekian. Dia makan semua. Pasal apa? Menyesal sangat kepada diri dia. Allah kata, aku atas dunia dahulu ketika kamu engkar dengan ayat aku lagi marah kepada kamu lebih lagi daripada kamu marah dengan diri kamu sendiri. Masya Allah, ayat ini amat-amat mengerikan. Tapi kita tak nampak lagi, kita tak nampak suasana bagaimana ngerinya suasana ketika itu, yang semua anak akan makan diri dia sendiri kerana menyesal. Menyesal kepada diri dia sendiri ketika atas dunia. Lepas tu apa dia? Iztud'auna ilal iman, bila kami menyeru pada iman, bila kami menyeru pada untuk beriman dengan kami dengan sempurna, tidak menyeru kepada perkara-perkara selain aku, tapi fatakfuruna, maka mereka mengingkarinya. Nampak ngerinya. Pasal apa? Pasal nak tahu ngeri kan? Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, ahli neraka ini dia tahu dia beratus-ratus juta tahun lapar dahaga, tak ada makanan, maka dia sanggup makan, dia sanggup minum air macam tembaga cair tu. Dia sanggup. Dia tahu dah bila nak minum air macam tembaga cair, angkat, letakkan muka saja, terus hancur lebur segala-galanya. Tengok. Tetapi dia sanggup minum kerana lapar sangat yang tak teringat, lapar yang amat, dahaga yang amat-amat teruk. Lapar yang amat sangat, berjuta-juta tahun dia tak makan, sanggup makan buah zakum yang berduri api ini, letakkan muka saja, telan saja, tu hancur segala-gala badan. Tapi sanggup demi untuk lapar sangat, dahaga sangat, sanggup hancur badan mereka demi nak survive kononnya. Tapi lagi teruk. Nak ceritanya begitulah azabnya orang yang ekal dalam neraka jahanam nanti. Jadi punca dia tak adalah maka mereka pun bertempik, menjerit, menangis, tak boleh buat apa. Kekal neraka selama-lamanya. Dunia ni kita boleh lari sehari, tapi sekarang tak boleh buat apa dah. Maka mereka pun merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merayu, baru sedar.
Dunia tak sedar. Dia rasa dunia panjang seronok dengan dunia. Tapi di sana baru tahu rupanya amalan yang aku buat tak betul. Rupa-rupanya buat syirik, buat bid'ah rupa-rupa dunia dulu. Tapi aku dah belajar ilmu yang salah sebagainya. Sekarang baru aku tahu rupa tak betul semua. Wahai Allah, tolonglah, ada tak ruang aku untuk kembali ke dunia sekarang ini? Aku dah memperbetulkan amalan-amalan aku. Ada merayu. Lalu mereka berkata, ahli-ahli neraka ini habis buat dah berdoa pun tak layan. Berdoa itulah. Qalu Rabbana, mereka, wahai Tuhan kami, baru mengaku. Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana snataini, kamu telah matikan aku 2 kali. 2 kali. Jelas kita Allah mati 2 kali. Mati yang pertama ialah ketika belum cipta kita ni. Dalam perut mak kita sebelum 4 bulan, roh belum tiup, dah ada jasad dah, maka kita dipanggil mati. Mati yang pertama, tiup roh, hidup. Hidup. Yang mati yang kedua, bila mati sekarang ni, mati yang kedua. Lepas ni tidak ada mati-mati dah. Baru tahu rupa-rupanya. Bukan baru tahu, kita tahu, baru yakin. Kita lepas ni mati ni tak akan mati dah. Kalau deritalah selama-lamanya ayat ni. Baru tahu kat sana. Oh ya Rabbana, wahai Tuhan aku, wahai Tuhan kami yakin dah rupa-rupanya kami mati 2 kali, tak mati-mati dah. Wahai Allah, matilah aku. Wahai Allah, aku tak sanggup menderita neraka. Memohon dengan Allah minta mati. Mereka kata tak mati dah. Menderitalah selama-lamanya. Masya Allah, takut. Ayat-ayat ni amat mengerikan, kerana mati hanya 2 kali saja. Mati sekarang ni tak akan mati-mati dah. Bila Allah bangkitkan semua, tak akan mati dah. Wa ahyaitana snataini, dan hidup pun 2 kali hidup. 2 kali hidup. Sekarang hidup sekali, tak mati. Hidup yang kedua, ketika hidup itu hidup gembira syurga, gembira selama-lamanya. Hari-hari lebih pada raja. Duduk enjoy dengan bidadari, dengan isteri kita, dengan makan minum, tidak ada sakit, tidak Allah, segala-galanya kita hidup bergembira selama-lamanya, tidak akan mati-mati. Masya Allah, untung sangat. Kenapa kita tak ambil peluang sisa-sisa usia hidup kita, mungkin 10 tahun, mungkin setahun, mungkin 2 tahun lagi, untuk bertumpuh lumur dengan Al-Quran, kerana hidup yang kedua itu hidup kekal selama-lamanya. Janganlah kita tidak buat amalan-amalan yang benar lagi. Belajar betul-betul, beramal puluh betul-betul di bulan Ramadan ini untuk bertaubat dengan Allah, baca ayat Quran banyak-banyak, solat banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, infak banyak-banyak. Pasal bila kita mati, hidup itu tak akan mati dan tak akan hidup kekal selama-lamanya. Maka apa lagi? Wahai Allah, wahai Tuhan kami tahu dah sekarang ini kami mati 2 kali, kami hidup hanya 2 kali. Fa'tarafna bizunubina, lalu kami akui dah, maka bizunubina, kami akui dosa-dosa kami dahulu atas dunia dahulu. Maka fahal ila khurujin min sabil, ada tak kami boleh jalan keluar, ya Allah? Kalau boleh keluar, ya Allah, kan betul-betul tahu dah, betul-betul dengar dah, tengok neraka dah. Surah Al-Ihsan tu kan, kami dengar dah, jadi pergi ahli neraka, kami tahu, kamu tengok dah. Kembali ke dunia sekarang, kami nak beramal, kami nak berinfak, kami nak baca Quran, kami nak berbetulkan amalan-amalan, kami berbagai-bagai bentuk ayat Quran. Manusia menyesal atas ketelanjuran dunia, keleka dengan dunia. Bila pergi sana baru menyesal, minta dengan Allah nak kembali balik ke dunia. Masya Allah. Tengok jalan ni. Fahal ila khurujin min sabil, ada tak jalan keluar? Boleh lari sekejap, aku nak perbetulkan amalan, nak hidup sekali lagi, dan kau mati, ketika mati tak apa dah, aku dah yakin dengan amalan-amalan yang benar sekarang ini. Maka menyesal dahulu, pendapatan menyesal kemudian tiada gunanya. Maka menyesal sekarang ni. Sekarang ini dalam bulan Ramadan ini kita kena beramal betul-betul dengan ayat ini. Dah tahu dah bulan Ramadan ialah bulan pengampunan, maka pulung betul-betul dengan banyak berdoa, banyak infak, banyak solat, banyak baca Quran, maka Allah akan ampunkan segala dosa kita.
Segala dosa lampau kita Allah ampunkan kalau kita betul-betul beriman dan beramal dengan sempurna. Maka ini peluang keemasan, peluang keemasan yang kita diberi peluang. Mungkin ini last untuk kita, maka usahalah. Maka apa lagi? Ayat akhir lah. Ayat akhir. Zalikum, maka dikata kepada mereka, maka Allah perintahkan mereka, katalah, duk merayu, duk menengih macam mana pun tak boleh dah. Zalikum, dan demikian bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Demikian sesungguhnya bukan ni. Betul? Ayat 12. Zalikum bi annahu, demikianlah sesungguhnya iza du'iya Allah wahdahu. Saya terang tadi salah dia. Saya tak cerita, tak baca ayat tadi. Zalikum, sebab-sebab tadi itulah. Zalikum, demikianlah bi annahu, sesungguhnya betul lah. Maknanya demikianlah azab kamu tak boleh keluar lagi dah, takdir dah. Kamu dah tak boleh keluar dah. Azab kamu yang berada sekarang ini ialah kerana kamu engkar perintah Allah masa dunia dahulu. Allah perintah dah turunkan Al-Quran untuk mereka rujuk, untuk belajar. Mereka degil, mereka tak, maka mereka buat yang bercanggah dengan Al-Quran. Yang ni Al-Quran kata kena hanya menyeru Allah saja, tapi mereka menyeru kepada selain Allah. Itu maksudnya idza du'iya Allahu wahdahu, apabila perintahkan mereka untuk berdoa kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah, untuk minta kepada Allah wahdah, Allah yang esa. Tetapi mereka menyeru juga, mereka buat juga perkara-perkara khurafat, menyeru juga kepada perkara-perkara lain, ruh nabi wali tadi. Kafar tu mereka engkari. Mereka engkari macam mana? Engkari wa ay yusyrik bihi tu'minu. Mereka ada perkara-perkara syirik, mereka mengamalkannya. Dah tahu dah Allah yang boleh bagi rezeki, Allah yang boleh menyembuhkan segala penyakit, Allah yang boleh buat segala-galanya atas perkara luar asbab, tapi mereka pergi seru juga kepada perkara-perkara selain Allah. Itu punca dia. Itu punca asal. Punca asal manusia bersama-sama dengan Allah, manusia pergi jumpa bomoh-bomoh untuk perkara luar biasa, manusia pergi jumpa dengan menyeru roh-roh wali-wali di kubur-kubur, manusia menyeru jin-jin untuk menyelamatkan mereka dengan menolak bala sekian-sekian bala. Itulah bentuk-bentuk kesyirikan di sini. Wa ayyusyrik bihi, bila mereka dibisikkan buat perkara-perkara boleh juga berdoa kepada selain Allah, maka tu'minu, mereka beriman dengannya. Maka tak boleh buat apalah wahai hamba, memandangkan degil kamu kesilapan kamu dan kamu tidak bertaubat kerana kamu tak mendengar ayat-ayat aku, maka kamu tidak dapat taufik dalam bertaubat. Allah tak bagi taufik dalam bertaubat. Kenapa? Kerana dia jahil, dia tak tahu. Itu punca Allah tak bagi taufik dengan dia. Maka kesan daripada mereka tak diberi taufik dan bertaubat, maka mereka mati kadang-kadang kesyirikan sebagai sedemikian rupa. Allah matikan secara tiba-tiba mereka ini, yakni mati tak sempat bertaubat, mati tak sempat mengaji, mati tak sempat beramal, mati mereka merasakan amalan yang mereka buat benar, amalan yang kita mengajar tak benar. Dia rasa macam itu, mereka mati semacam itu. Maka fal hukmu lillahi, itulah ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk menghumbankan golongan-golongan ini dalam neraka jahanam. Fal hukmu lillahi, maka itulah ketetapan yang Allah, keputusan yang Allah telah tetapkan, iaitu Allah siapa? Iaitu Allah Al-Aliyyil Kabir, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Cukuplah mana ayat yang ke-13 tu. Dalam apa ayat 13 itu hanya ayat pendorong untuk beramal dengan ayat-ayat, dengan semua masalah-masalah tadi. Jadi kesimpulannya, maka semua ayat-ayat Quran yang kita ni, wallazi yurikum ayatihi, maka kami perlihat kepada kamu tanda-tanda kesannya dengan menurunkan untuk kamu
apa tu rezeki daripada langit, dari akli hujan-hujan daripada langit, dan umpama wahyu daripada langit juga. Orang yang tak ambil pengajaran ialah orang-orang yang sentiasa degil sangat tadi. Orang yang tak diberi inabah, orang tak diberi hidayah kerana kesombongan dia untuk berdoa kepada Allah, kesombongan dia untuk tidak nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka ayat 13 dakwa tadi, ni kita cerita ni. Fa ini maka setelah kamu memahami semua, fasiyah dipanggil, fa yang setelah kamu dengar semua ayat-ayat 1 hingga ayat 13 ini, maka wahai hamba dah tahu dah perkara-perkara ini, maka fad'ullahu mukhlishina lahuddin, maka berdoalah semata-mata untuk Allah semata-mata, berdoalah semata-mata untuk Allah, bergantung haraplah kepada Allah. Wahai Allah, hanya kamu amat mengetahui, wahai Allah, hanya kamu saja dapat memberi rezeki, kudrat kamu saja segala-galanya, aku tak tahu, orang lain tak tahu. Maka mintalah sekian permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, walau karihal kafirun, ini tidak disukai oleh orang-orang yang engkar, orang-orang yang ramai, orang-orang yang beramal dengan perkara-perkara boleh juga menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi